Forum Remaja Jendela Kematangan Minda. Forum Remaja Penjana Kelahiran Generasi Berinformasi. Forum Remaja Pencetus Kecemerlangan Diri. Forum Remaja Pintu Kesuburan Rohani. Forum Remaja Pemangkin Kecemerlangan Budaya Ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang, salam keluargaku Malaysia. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Segala pujian-pujian kehadrat ilahi atas limpahan kurnianya, kita dapat bersama bersua dalam gelanggang Forum Remaja Peringkat Negeri ini bersama saya, Nurul Sakinah binti Muhammad Fadil Ong, di pagi nirmala yang bening lagi indah ini. Sidang hadirin dan hadirat, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita sudah maklum, pada era pasca kemerdekaan, masalah perpaduan masih merupakan satu cabaran. Isu ini bagai duri dalam daging kerana telah merisaukan segenap lapisan masyarakat. Oleh itu, masalah ini perlu kita teliti dengan lebih mendalam di dalam skop yang lebih besar jika kita ingin menyelesaikan masalah yang membawa 1001 kesulitan dalam usaha menyuburkan, menyemai serta memupuk perpaduan dalam kalangan generasi ini. Amat sesuailah dengan tajuk forum kita pada hari ini, memupuk perpaduan dalam kalangan remaja, tanggungjawab siapa? Persoalan inilah kunci utama forum yang kita ingin gunakan untuk membuka pintu-pintu kecemerlangan perpaduan, khususnya dalam memupuk perpaduan dalam kalangan remaja. Baiklah sidang hadirin, sebelum kita menelusuri topik ini dengan lebih mendalam, izinkan saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini. Di sebelah kanan saya, Saudari Husna binti Mazrul Syahid yang merupakan ahli panel yang pertama. Selamat datang saudari. Saudari apa khabar? Terima kasih saudari pengerusi. Alhamdulillah, saya baik-baik sahaja. Saudari pula bagaimana? Alhamdulillah, khabar baik saudari Husna. Seterusnya, ahli panel kita yang kedua, Saudari Iman Alia binti Muhammad Hazmi. Walaupun kelihatan pemalu namun petah berbicara. Selamat datang saudari. Alhamdulillah, dengan kudrat Allah, saya masih berada di sini bersama saudari pengerusi dan hadirin sekalian. Seterusnya, ahli panel kita yang manis lagi ayu iaitu Saudari Ainur Warisha binti Muhammad Nasir. Selamat datang saudari. Terima kasih saudari pengerusi. Alhamdulillah, saya berada dalam keadaan yang baik. Salam forum buat semua. Usai salam perkenalan daripada semua ahli panel, berbalik semula pada topik forum kita mengenai memupuk perpaduan dalam kalangan remaja, tanggungjawab siapa? Sidang hadirin dan hadirat, apakah sebenarnya maksud perpaduan dan sejauh manakah remaja zaman ini diberikan pendedahan terhadap konsep perpaduan? Bagi menjawab persoalan ini, izinkan saya mengajukan soalan pertama pada ahli panel yang pertama. Saudari Husna, mohon saudari jelaskan maksud atau konsep perpaduan. Silakan saudari. Terima kasih saudari pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada sidang hadirin yang dihormati. Takrif perpaduan menurut Kamus Dewan Pustaka dan Bahasa ialah penyatuan dan darjah serta jenis penyatuan yang dipamerkan sesebuah masyarakat ataupun kumpulan dan jiran mereka. Ia merupakan perhubungan sosial yang mengaitkan manusia. Istilah ini lazimnya digunakan dalam bidang sosiologi ataupun sains kemasyarakatan. Tidak dinafikan juga bahawa perpaduan turut boleh didefinisikan sebagai satu proses yang menyatupadukan seluruh masyarakat dan negara agar setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta melahirkan perasaan cinta dan bangga akan tanah air. Masyarakat yang harmoni hanya dapat diwujudkan di Malaysia jika semua kaum di Malaysia dapat menerima antara satu sama lain, kerana perpaduan hanya boleh diwujudkan jika setiap anggota masyarakat tidak wujud prasangka atau pergeseran terhadap kaum lain. Pengalaman buruk yang berlaku suatu ketika dahulu telah banyak mengajar kita akan menjadikan perpaduan kaum sebagai keutamaan. Kini, masyarakat pelbagai kaum di Malaysia dapat hidup dalam keadaan harmoni dan saling memerlukan antara satu sama lain. Mereka saling bekerjasama, menghormati dan bertolak ansur antara satu sama lain kerana tidak mahu pisang berbuah dua kali. Keterbukaan pemimpin negara dalam bidang pendidikan telah banyak menyumbang ke arah perpaduan kaum. Sebagai buktinya, di Malaysia wujud sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah jenis kebangsaan Tamil yang masing-masing menggunakan bahasa ibunda, tetapi pada masa yang sama, bahasa lain juga boleh dipelajari.
Hal inilah yang menyebabkan perpaduan dapat dipupuk dalam kalangan masyarakat di negara kita, kerana setiap anggota masyarakat tidak wujud perasaan prejudis dalam diri. Oleh itu, jelaslah bahawa perpaduan kaum haruslah dipupuk dalam kalangan masyarakat sejak kecil lagi, kerana masyarakat yang harmoni dan negara yang sejahtera hanya dapat diwujudkan jika perpaduan kaum dapat dikukuhkan. Sidang hadirin, demikian tadi penjelasan mengenai maksud serta konsep perpaduan. Bagi saya, penjelasan oleh Saudara Husna sebentar tadi begitu terperinci dan mempunyai isi yang begitu menarik. Seterusnya, soalan saya yang ingin tujukan kepada Saudari Iman Alia pula adalah mengapakah perpaduan dalam kalangan remaja merupakan aspek yang amat penting? Dipersilakan. Terima kasih saudari pengerusi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sidang hadirin yang dihormati, seperti yang telah dibincangkan tadi, jelaslah bahawa perpaduan merupakan aspek yang penting dan perlu diterapkan dalam jiwa setiap rakyat Malaysia sejak bangku sekolah lagi. Persoalannya adalah, mengapakah perpaduan itu merupakan aspek yang penting? Ayuh kita bincangkan. Perpaduan itu merupakan aspek yang penting bagi melahirkan generasi yang dapat bertindak sebagai pemimpin dan menjadi penggerak kepada kemajuan negara yang aman dan bertanggungjawab. Hal ini kerana apabila masyarakat bersatu padu tanpa mengira perbezaan kaum dan agama, kerjasama yang kukuh dapat dibina. Kesannya, lahirlah pemuda-pemudi negara yang saling bertanggungjawab dalam melaksanakan amanah dan memajukan negara dalam pelbagai bidang. Selain itu, perpaduan juga merupakan aspek yang penting bagi mengekalkan keharmonian negara. Hal ini kerana apabila wujudnya perpaduan, masyarakat dapat bersatu padu tanpa berlakunya permusuhan atau perbalahan. Kita semestinya mengambil iktibar daripada sejarah negara agar peristiwa yang sama tidak berulang. Sebagai contoh, kita hendaklah mengambil iktibar daripada peristiwa berdarah rusuhan kaum yang berlaku pada 13 Mei 1969. Tambahan pula, apabila berlaku perpecahan dalam kalangan masyarakat, ekonomi menjadi tidak stabil dan seterusnya menjejaskan pembangunan negara. Akhir sekali, perpaduan dalam kalangan masyarakat merupakan aspek yang penting bagi meningkatkan imej dan nama baik negara. Hal ini kerana generasi muda merupakan bakal pemimpin negara yang akan berusaha mencapai kejayaan di luar negara. Semestinya remaja yang saling bertanggungjawab dan bersatu padu akan dipandang tinggi dan menjadi bukti kesabilan masyarakat yang wujud. Kesimpulannya, perpaduan merupakan aspek yang penting bagi mengekalkan kesejahteraan negara. Oleh itu, setiap pihak haruslah bekerjasama bagi awal dengan tebing agar perpaduan ini dapat diteruskan. Terima kasih penjelasan yang lebar mengenai perpaduan kaum yang penting di negara ini. Seterusnya, saya ingin meminta sedikit ulasan daripada Saudari Ainul mengenai kesan-kesan positif perpaduan terhadap masyarakat maupun negara. Silakan. Terima kasih saudari pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para sahabat ahli panel dan juga para hadirin yang dihormati sekalian. Baiklah, pada hari yang mulia ini, marilah kita telusuri dan mengupas soalan yang telah dilontarkan oleh saudari pengerusi sebentar tadi, iaitu apakah kesan positif perpaduan di setiap negara. Berdasarkan takrif perpaduan yang telah dikongsikan oleh panel pertama sebentar tadi, perpaduan bermaksud penyatuan dan darjah serta penyatuan yang dipamerkan oleh sesebuah masyarakat. Umum mengetahui seluruh buana ini, Malaysia terkenal dan kaya dengan kepelbagaian kaum dan bangsa. Oleh hal demikian, perpaduannya dipupuk dapat menjamin keamanan dan ketenteraman negara. Perpaduan yang utuh membolehkan negara merancang dan mengimplementasikan pembangunan negara dengan lancar dan cemerlang demi meningkatkan taraf hidup rakyat. Pada waktu yang sama, jika kita meluaskan lagi horizon pemikiran kita, saya amat optimis bahawa perpaduan negara dapat memajukan sektor pelancongan negara. Hal ini bersangkut paut dengan keamanan yang terjamin, mampu menarik lebih ramai pelancong daripada dalam dan luar negara untuk melancong ke tanah air kita. Tambahan pula, kedatangan pelancong dapat meningkatkan peluang pekerjaan negara. Peluang pekerjaan yang disediakan oleh negara Malaysia dapat meningkatkan ataupun menjanakan sumber pendapatan rakyat demi menyarah hidup mereka dan sekaligus dapat meningkatkan kegiatan ekonomi negara. Sebagai penghias secara akhir, perpaduan yang dibina atas asas hubungan antara rakyat yang utuh dapat mengubah stigma masyarakat berkenaan keutuhan perpaduan di Malaysia dan dapat meningkatkan paradigma serta semangat masyarakat untuk bersama-sama berganding bahu mengembleng tenaga untuk meningkatkan pentadbiran negara, persis kata Mutiara,
Serumpun bak serai, sesusun bak sirih. Itu saja daripada saya. Terima kasih saudara pengerusi. Terima kasih saudara Ainul, ahli panel yang ketiga. Sudah tenang lagi bersulur bahawa perpaduan membawa pelbagai impak positif. Bukan sahaja tertumpu pada aspek pembangunan sosial, melainkan juga pada aspek kemajuan negara. Baiklah sidang hadirin, berbalik semula pada diskusi kita pada hari ini, saya ingin meminta pendapat secara ringkas maupun padat daripada ahli-ahli panel mengenai persoalan siapakah yang seyogianya menggalas tanggungjawab utama dalam usaha memupuk perpaduan dalam kalangan remaja. Tanpa membuang masa, saya mempersilakan ahli panel yang pertama untuk memberikan sedikit ulasan. Dipersilakan saudari. Terima kasih saudari pengerusi. Dalam mewujudkan perpaduan serta memperkukuhkan hubungan pelbagai kaum, sekolah menggalas tanggungjawab yang paling signifikan. Hal ini adalah kerana remaja pada hari ini lebih banyak meluangkan masa di sekolah berbanding dengan di rumah. Oleh itu, sudah tentu pihak sekolah mempunyai pengaruh yang besar terhadap sikap remaja. Guru-guru haruslah memainkan peranan dengan mengadakan aktiviti yang melibatkan murid pelbagai kaum untuk berbincang bersama. Misalnya, pertandingan choir atau bicara berirama perlu diadakan di sekolah agar murid-murid dapat berbincang dan bekerjasama dalam mencapai kejayaan. Seterusnya, pihak sekolah juga haruslah berperanan dalam mewujudkan perpaduan kaum secara berterusan. Pihak sekolah dan guru-guru harus mengembleng tenaga dalam mewujudkan perpaduan kaum dengan mengadakan kelab atau persatuan. Sebagai contoh, kelab-kelab seperti Kelab Perpaduan Satu Malaysia boleh diwujudkan dalam aktiviti ko-kurikulum sekolah. Selain itu, pihak sekolah juga boleh mengadakan program seperti Sekolah Penyayang dengan menekankan konsep sekolahku syurgaku dan kunci kejayaan negara ialah perpaduan kaum yang kuat bagi menggalakkan lagi unsur perpaduan kaum dalam kalangan remaja. Di samping itu, guru-guru juga boleh menggalakkan perpaduan dalam kalangan murid sewaktu proses PDP berlangsung. Dalam konteks ini, subjek seperti bahasa Melayu dan sejarah memainkan peranan penting dan boleh digunakan bagi menyelit nilai perpaduan dalam kelas. Aktiviti berkumpulan dan projek-projek juga boleh dilaksanakan oleh murid-murid yang berlainan kaum dan bermacam-macam latar belakang agar mereka dapat saling berinteraksi dan bekerjasama untuk mencapai kejayaan dan keputusan yang terbaik. Kesimpulannya, apabila pelbagai aktiviti dilaksanakan di sekolah dalam usaha memupuk perpaduan kaum, remaja yang saling menghormati dan bekerjasama antara satu sama lain dapat diwujudkan. Begitu hebat wacana yang telah dikongsikan oleh saudari Husna sebentar tadi. Oleh itu, saya teruskan pula dengan saudari Iman Alam. Siapakah yang menggalas tanggungjawab utama dalam usaha memupuk perpaduan dalam kalangan remaja? Dipersilakan saudari. Pada pendapat saya, usaha menyemai perpaduan dalam kalangan remaja ini merupakan tanggungjawab ibu bapa. Hal ini kerana mereka merupakan pendidik pertama generasi muda negara. Oleh itu, mereka haruslah menjadi suri teladan dan mengajar anak mereka untuk menjaga hubungan yang baik bersama orang lain agar semangat perpaduan yang jitu dapat dibentuk. Setiap ibu bapa haruslah bersama-sama mengajar anak mereka untuk bersatu padu bersama orang untuk bersatu padu. Selain itu, ibu bapa juga haruslah membuka pemikiran remaja tentang kepentingan perpaduan dengan menonton filem atau dokumentasi yang bertemakan perpaduan. Selain itu, ibu bapa juga boleh berkomunikasi atau mengadakan perbincangan bersama anak mereka tentang senario masyarakat masyhur di negara kita. Seterusnya, ibu bapa juga haruslah memberikan sokongan dan dorongan kepada anak mereka untuk menyertai aktiviti-aktiviti yang dapat memupuk semangat perpaduan. Sebagai contoh, aktiviti program remote yang telah dianjurkan oleh pihak sekolah. Ibu bapa tidak boleh menjadi penghalang kepada anak mereka untuk menyertai aktiviti ini dan sebaliknya memberi peluang emas ini kepada mereka untuk berinteraksi dengan pelajar kaum lain. Di samping itu, ibu bapa juga haruslah menjalinkan hubungan yang baik bersama jiran mereka dengan sentiasa bertegur sapa dan menghulurkan bantuan jika perlu. Ibu bapa haruslah mengajak anak mereka untuk berkunjung ke rumah jiran apabila menyambut perayaan kaum lain. Melalui usaha ini, ibu bapa dapat memberi pendarahan kepada anak mereka tentang kepentingan perpaduan. Secara kesimpulannya, perpaduan haruslah dipupuk dalam jiwa setiap rakyat Malaysia sejak bangku sekolah lagi. Itu sahaja.
Amat luar biasa hujan yang telah digelontarkan sebentar tadi. Diharap perkara yang dikongsikan dapat dijadikan sebagai pedoman serta panduan oleh ibu bapa di luar sana untuk menyuburkan lagi semangat perpaduan dalam diri anak-anak sejak kecil lagi. Baiklah saudara Ainul, obligasi memupuk perpaduan tidak seharusnya dipikul oleh ibu bapa semata-mata. Jadi, pada pendapat saudari, siapakah juga yang perlu menggalas tanggungjawab ini? Dipersilakan. Terima kasih saudari pengurusi. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pandangan saya, peranan memupuk perpaduan dalam kalangan remaja terletak pada pundak pihak kerajaan. Hal ini kerana pihak kerajaan merupakan sebuah penggerak institusi dan juga mempunyai pengaruh yang kuat untuk menyebarkan impak yang positif dalam sanubari setiap rakyat di Malaysia. Antara inisiatif yang dapat diimplementasikan dalam jiwa rakyat adalah dengan menumbuhkan institusi-institusi dan juga badan kerajaan serta swasta yang berperanan untuk mencabarkan fikiran serta rekonsiliasi antara kaum dan agama. Sebagai contoh, penumbuhan Jabatan Perpaduan Negara dan Institusi Integriti Malaysia. Pihak-pihak ini merupakan peneraju utama yang akan membangunkan dasar-dasar dan program-program negara yang akan membawa Malaysia ke arah sebuah negara yang inklusif, yang bersatu padu dan menjaga keharmonian hidup pelbagai kaum dan agama. Tambahan pula, program-program dan majlis-majlis yang berkenaan dengan perpaduan dapat dianjurkan oleh pihak sekolah kerajaan maupun swasta yang menyebarkan kelebihan dan kepentingan perpaduan serta menyiapkan semangat bersatu padu serta perpaduan untuk mencapai visi dan misi negara agar Malaysia dapat melahirkan negara yang bebas diskriminasi kaum. Secara tidak langsung, nilai murni ini dan sifat bertolerasi dapat dikukuhkan. Bukan itu sahaja, negara juga dapat mewujudkan program kenegaraan seperti program latihan khidmat negara PLKN. Tujuan utama program ini adalah untuk melahirkan semangat perpaduan dalam kalangan remaja dari pelbagai lapisan masyarakat yang merupakan pewaris Sri Kandi dan pahlawan negara. Melalui program ini juga, remaja dapat memupuk sasih diri yang unggul serta perwatakan yang positif daripada nilai-nilai murni yang dikecapi. Oleh itu, golongan belia juga dapat mengelakkan diri daripada terlibat dalam kancah masalah sosial dan dapat memupuk semangat kekitaan bersama serta mempelajari dan memahami cara hidup budaya orang yang lain. Mula semakin terang bayang kian jelas bahawa pihak kerajaan merupakan kunci utama pintu keutuhan perpaduan dalam kalangan remaja. Itu sahaja saudari pengurusi. Terima kasih saudari Ainul. Demikian tadi pandangan-pandangan yang bernas lagi jitu yang telah dilontarkan oleh ahli panel kita tentang perpaduan dalam kalangan remaja. Tanggungjawab siapa? Jadi sebagai kesimpulannya, semua pihak tanpa mengenal kira usia dan warna kulit haruslah bersinergi ibarat ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni dalam usaha membendung masalah ini sehingga ke akar umbi. Kita haruslah berganding bahu dan mengerah keringat serta mempunyai semangat tinggi setinggi Gunung Everest, seluas banjaran Himalaya, sedalam Jurang Mariana dalam usaha membendung masalah ini daripada membara sebelum terlewat kerana sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Baiklah sidang hadirin dan hadirat, sebelum saya mengakhiri forum remaja kita pada hari ini, terimalah dua rangkap pantun daripada saya. Gagah mematuk ayam serama sambil memagut daun pegaga. Perpaduan dipupuk sekian lama, jangan dikeruh air di telaga. Harum mewangi bunga di para, disun tinggi di alas bata. Perpaduan rakyat agenda negara, pembangunan dikongsi rakyat jelata. Sekian sahaja untuk hari ini. Terkasar bahasa silap bicara mohon dimaafkan. Yang baik datangnya dari Yang Maha Pencipta dan yang buruk datangnya daripada kekhilafan kami sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.